sekalian, hari ini saya datang nak menjawab beberapa isu-isu semasa. Selain yang dikupas oleh saudara Datuk Imran tadi tentang apa yang diperkatakan oleh Tora datang lagi. Kenal Tora datang lagi? Rafizi Ramli. Dekat 5 tahun selepas dia tabur formula, selepas dia tabur fitnah, ramai orang tersilap pangkah 2018. Tiba-tiba tuan-tuan, bila Pakatan Harapan dah hancur, dah lebur, dah tak ada harapan, dia nampak peluang untuk dia kembali sebagai timbalan Presiden PKR dengan menawarkan khidmat dan juga kepakaran beliau dalam menipu rakyat Malaysia. Itu pun tuan-tuan, ahli PKR terpedaya dan mengangkat dia menjadi timbalan Presiden. Kita ucapkan terima kasih. Kenapa saya kata kita ucapkan terima kasih? Cuba tuan-tuan bayangkan kalau orang macam Saifuddin Nasution menjadi timbalan Presiden. Presiden dah tentu kaki penipu, kaki kelentong. Baru-baru ni nak janjikan lagi, nak hapuskan tol, nak hapuskan apa? Nak turunkan harga minyak, nak hapuskan pinjaman PTPTN, macam-macam yang dia janjikan. Tetapi tuan-tuan, Saifuddin Nasution ni saudara, dia cakap ni setidaknya ada substance. Dia cakap ni setidaknya bersandarkan fakta. Tapi orang yang bercakap berdasarkan fakta, substance dalam PKR tak laku. Itu sebab dia kalah tuan-tuan. Yang diambil mestilah orang yang sama padan, kaki temberang, yang boleh kelentong rakyat Malaysia, yang cukup meyakinkan dan tak ada orang lain yang mempunyai track record yang cukup cantik dalam menipu rakyat Malaysia selain daripada Rafizi Ramli. Itu sebabnya dia menang tuan-tuan. Dan bagi saya saudara, kita kena ucap terima kasih kepada ahli-ahli PKR yang mengangkat Rafizi. Kerana bila dia menjadi timbalan Presiden, kerja kita senang. Belum sempat dia buka mulut, orang ingat formula-formula dia yang telah merosakkan rakyat Malaysia pada tahun 2018. Betul tak tuan-tuan? Belum sempat dia buka mulut, orang ingat semua janji-janji dia. Ada 60 janji yang dibuat oleh Pakatan Harapan, yang dia tunaikan hanya satu, untuk memasukkan GST dan kembali kepada SST. Itu pun tuan-tuan, akibat daripada penghapusan GST laksana balik SST. Bila orang dah boleh balik lari daripada cukai, boleh ada cukai bertindih, hidup harga barang makin tinggi, disebabkan orang lari daripada menyempurnakan tanggungjawab dia, membayar cukai secara adil. Kalau sebelum ni kita ada GST efisien, orang tak boleh lakukan aktiviti pemindahan harga dan macam-macam. Disebabkan ini tuan-tuan, negara telah kehilangan lebih kurang 30 bilion pendapatan. Perbezaan antara SST dengan GST. Dan akibat daripada kehilangan ini, apa yang berlaku? Semua bukan setakat janji-janji yang mereka taburkan, mereka tak boleh tunaikan. Apa yang Datuk Seri Najib bagi ditarik satu persatu. Datuk Najib bagi contohnya BRIM. BRIM dulu untuk 7.1 juta keluarga, pendapatan isi rumah. Ada yang 3,000 hingga ke 4,000, ada yang bawah 3,000 dapat lebih 1,200. Tuan-tuan, bila mereka memerintah, walaupun Lim Guan Eng menjanjikan nak bagi sama RM2,000, tuan-tuan, seperti mana dijanjikan kalau BN memerintah, tiba-tiba tuan-tuan BRIM dipotong daripada 6.8 bilion yang BN bagi tahun 2017-2018, dia turun jadi 4 bilion, kemudian turun lagi. Bantuan nelayan dipotong. Kalau dulu zaman Datuk Seri Najib, kita lihat 1MDB pun bagi enjin motorboat, Mardi bagi apa yang dipanggil sebagai motorboat. Kemudian subsidi ikan kita bagi. Kita bagi dah lah, kita bagi subsidi petrol. Lepas tu ni nelayan kita pergi tangkap ikan, ada yang tak nak bawa balik. Ketika itu ringgit lemah berbanding dengan Thai baht, maka mereka jual kepada nelayan-nelayan di Thailand. Saudara, apa kerajaan buat? Kerajaan bagi subsidi.
Bawa balik ke negara ni, subsidi, mendaratkan ikan pun dapat subsidi. Ingat lagi tak tuan-tuan? Bila mereka memerintah, semua sekali hilang. Bantuan awal persekolahan, kalau kita lihat sekarang ni, di bawah kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri, dinaikkan lagi. Itu baru kerajaan hybrid, kerajaan campuran. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau dulu zaman Datuk Najib, kita boleh bagi RM100 satu anak yang pergi bersekolah. Kita dah janjikan dalam bajet 2023, Datuk Seri Ismail Sabri janjikan setiap anak dapat RM150. Saudara, RM150 setiap anak. Kalau anak orang kaya tak nak ambil, tak apa. Tetapi yang lain-lain yang berhak, mereka akan menikmati benda ni, saudara. Kalau BN memerintah lah. Kalau BN tak memerintah, nak buat macam mana? Saudara, macam-macam dicabut. Klinik Rakyat Satu Malaysia pun diturunkan. Kemudian kita lihat Kedai Rakyat Satu Malaysia dah tak nampak bayang. Kalau kita lihat dari segi peruntukan-peruntukan yang diberikan kepada orang Melayu melalui MARA dan sebagainya, satu persatu dirobek oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Kedudukan hak istimewa orang Melayu diperkotak-katikkan. Kedudukan Islam sebagai agama persekutuan diperlekeh habis. Sampaikan kita lihat aset tabung haji pun akhirnya dijaga oleh puak-puak DAP. Apabila tabung haji punya aset ditarik, saudara, diletakkan di bawah sebuah syarikat yang menguruskannya. Begitu juga dengan kedudukan Islam, kedudukan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan Raja-Raja Melayu tak pernah dalam sejarah, tuan-tuan, kita lihat. Sampaikan yang di Pertuan Agong, saudara, baru 2 tahun jadi Agung. Agung pun lagi, tuan-tuan, tak tahan dengan Pakatan Harapan. Dan mana pergi Rafizi ketika itu? Mana pergi Nurul Izzah ketika itu? Tuan-tuan masih ingat? Sebaik saja PKR melantik Nurul Izzah sebagai Naib Presiden, apa dia buat? Dia letak jawatan. Ingat lagi? Bila dia letak jawatan, apa kenyataan yang keluar daripada mulut Nurul Izzah? Siapa yang cakap ni? Nurul Izzah ni, tuan-tuan, dia kata dia tak boleh terima parti dia, Pakatan Harapan, menipu rakyat. Ini ayat dia. Ingat lagi? Tiba-tiba ni baru ni menjelma balik, tuan-tuan. Sama-sama keluar daripada gua yang sama dengan Rafizi Ramli. Kalaulah hari ni orang masih lagi nak dengar ayuh dia tu, tuan-tuan, lebih baiklah ayuh ramai-ramai makan racun tikus. Betul tak? Alang-alang jalan sekali dengan Rafizi dan Nurul Izzah. Tuan-tuan, kita dah bagi peluang mereka memerintah. Sebelum ni, saudara, orang fitnah kita. Kita nak jawab, tak tahu macam mana nak jawab. Orang kata, kalau kita diberi peluang memerintah, kita boleh buat lebih baik daripada Barisan Nasional. Saya nak tanya tuan-tuan, adakah Pakatan Harapan lebih baik daripada BN? Tidak. Adakah kehidupan rakyat lebih baik daripada BN? Adakah bisnes lebih baik daripada zaman BN memerintah? Tidak, tuan-tuan. Saudara, ramai orang lupa, saudara, ketika zaman pemerintahan Barisan Nasional, khususnya zaman Datuk Seri Najib 9 tahun yang terakhir itu. Masa Datuk Seri Najib ambil alih, tuan-tuan, pada ketika itu, saudara, kadar kebergantungan negara pada sumber petroleum cukup tinggi. Berapa banyak, tuan-tuan? 42% income negara ni datang daripada hasil petroleum. Kalau orang biasa, saudara, dia pandang, oh baguslah negara kita banyak hasil bumi, betul tak? Tapi Datuk Seri Najib ni seorang yang berpandangan jauh. Dia cakap ini boleh jadi time bomb. Apa maksud time bomb? Boleh jadi bom jangka. Bila-bila masa kita ni boleh jahanam ekonomi kita. Kalau tiba-tiba harga minyak dunia jatuh, saudara, kita punya ekonomi boleh jahanam. Jadi apa Datuk Seri Najib buat? Dia diversify our source of income. Dia mempelbagaikan sumber pendapatan. Dia cari jalan. Kalau bahasa kampung ni, dia cari jalan. Apa bisnes baru kita nak buat yang boleh dapatkan pendapatan bagi negara? Dia buat GST. GST ni tu apa?
GST ni saudara supaya orang yang sebelum ini dia bayar cukai. Dia bayar cukai, duit tu hilang. Jadi ramai orang tak nak bayar cukai. Tetapi bila bayar cukai GST tuan-tuan, penghilang-penghilang yang sebelum ini dia buat penghilangan, dia buat perniagaan, dia buat peniaga di pasaran gelap. Ada 30% perniagaan dalam negara ni black market tuan-tuan, pasaran gelap. Jadi sebelum ni mereka tak nak bayar cukai. Tapi bila kita laksana GST, kalau bayar cukai lepas tu di reimburse balik, boleh dapat balik duit tu. Maka mereka berebut bayar cukai. Itu yang pendapatan negara bertambah. Tapi nak buat macam mana? Kita latih orang tua puaka bodoh ni jadi Perdana Menteri. Habis lingkup. Disebabkan kita laksana GST ni tuan-tuan. Kita tengok kelebihan apa? Ni belum sempat lagi tukar kerajaan 2018. Harga minyak dunia jatuh. Malaysia ni walaupun kita net importer, kita import lebih banyak daripada kita ekspor. Ramai orang tak tahu bahawa hasil minyak kita ni 17 lebih kali ganda lebih kurang berbanding dengan Saudi Arabia. Saudi Arabia dia punya hasil minyak lebih banyak. Kita ni lebih banyak pakai minyak daripada kita ekspor minyak. Kita net importer. Tuan-tuan, 2014 September harga minyak dunia jatuh sebab mereka menghasilkan shale oil. Minyak ni daripada batu warna hitam, dia perah batu ni, dia dapat minyak. Kita ni Malaysia, kita gerudi dasar laut, korek tanah, kan? Kita sedut minyak. Kos sedut minyak ni murah, $30 satu barrel. Kos nak ekstrak minyak daripada shale ni, kos dia $50 satu barrel. Bila Amerika hasilkan shale oil ni, dia punya penawaran tu berlipat kali ganda. Amerika ni saudara, memanglah dia rapat dengan Saudi, tapi Saudi nak bagi mati shale oil Amerika ni. Apa yang Saudi buat? Dia lambatkan lagi minyak. Supaya apa? Bila dia lambatkan lagi minyak tuan-tuan, harga minyak dunia akan jatuh. Bila harga minyak dunia akan jatuh bawah 50 US dollar satu barrel, maka dia beranggapan bahawa shale oil Amerika ni akan lingkup. Tapi mereka silap perhitungan tuan-tuan. Akibatnya Saudi Arabia daripada sebuah negara yang kaya raya Saudi ni. Saya ambil contohlah kekayaan dia yang kita kena bayangkan. Daripada 2004 sampai 2014, 10 tahun jumlah duit yang kerajaan Saudi derma kepada orang negara-negara susah, termasuk Malaysia. Malaysia dapat 1 bilion. Sebenarnya dia janjikan 1.17 bilion yang sempat masuk dapat pada Datuk Seri Najib. Sebab dia orang ni kagum cara Datuk Seri Najib membangunkan Malaysia sebuah negara Islam moden dengan pendekatan yang tidak ekstrim. Maka dia bagi 681 juta US dollar. Dia patut bagi lebih, 1.17 bilion. Tapi jumlah dia bagi dalam tempoh 10 tahun ni saudara, dia dah bagi 115 bilion US dollar. Tuan-tuan kalikan 4. Begitu kaya dia. Tapi selepas kejatuhan harga minyak 2014 tuan-tuan, saya nak beritahu saudara, lebih kurang 2016, buat kali pertamanya Saudi sampai terpaksa pinjam dengan Bank Dunia 10 bilion US dollar saja. Macam mana nak gambarkan cara mudah, orang kampung boleh faham. Kita pergi masjid, sampai kat masjid minggu ni, kita keluar poket kita ada RM115, kita masuk dalam tabung masjid. Minggu depan, selepas harga minyak jatuh ni, kita pergi ke masjid, kita jumpa Pak Imam boleh pinjam RM10 lah. Itulah gambaran betapa susahnya Saudi Arabia. Tapi sebab kita ada Perdana nak memerintah negara, we need a strong team. Kita perlu satu pasukan yang kuat. Kita tengok apa jadi. Kalau ketuanya kuat, ketuanya hebat, Tuan Dr. Mahathir, siapa kata dia tak hebat? Dia hebat tuan-tuan. Walaupun dia hebat menipu, tapi dia tetap hebat. Betul tak? Dia pengalaman jadi Perdana Menteri 22 tahun. Siapa kata dia tak hebat? Banyak idea dia. Tapi
dikelilingi oleh menteri kabinet. Dia ada pasukan. Pasukan dia bertaraf dunia. Cap ayam. Cap ayam. Macam mana dia mentadbir negara? Lingkup. Apatah lagi dia lantik Doraemon menjadi Menteri Kewayangan, tuan-tuan. Menteri Kewangan. Macam mana? Akhirnya lingkup, saudara. Tapi saudara, saya nak beritahu, kehebatan Dato' Seri Najib ni bila dia merangka strategi untuk negara, untuk membangunkan ekonomi kita, termasuklah bila dia diversify ataupun cari sumber pendapatan lain. Dia dah nampak dah satu hari nanti, macam tahun 2014, pendapatan hasil petroleum ni, saudara, 2015 tak salah saya, tinggal hanya 12-14% saja daripada 42%. Sepatutnya kita dah lingkup dah, tuan-tuan. Sebab kita hilang pendapatan daripada 42% tinggal 12-14%. Tapi kelebihan kita ni, sebab kita dah buat GST, kita dah buat apa yang dipanggil sebagai, kita dah pindahkan subsidi yang kita bagi secara pukar. Contohnya petrol. Petrol ni, saudara, ramai orang tak tahu. Ini Anwar Ibrahim baru nak janjikan nak turunkan harga minyak. Saya nak beritahu kenapa kita tak turunkan harga minyak. Sebab bila saya duduk Kementerian Kewangan, tuan-tuan, kita kaji sebelum kita nak tarik balik subsidi ni, kita kaji kenapa harga minyak ni kita tak boleh bagi subsidi. Sebabnya subsidi ni ialah bantuan, pertolongan dari kerajaan kepada rakyat dia. Tapi subsidi minyak 70% pergi kepada pun ada kereta, tuan-tuan, B40 ni. Kereta apa? Kereta kancil. Kancil ni isi penuh tangki dia. Kau goyanglah macam mana nak bagi penuh tangki ni. RM50 kalau bulan Jun 2014. Setiap liter kita subsidi 68 sen. 68 sen kalau tangki penuh baru RM50. Berapa subsidi B40 dapat? RM17.40. Datang kelas menengah sikit. Kelas menengah ni. Kelas menengah. Adik mat boleh kira kelas menengah walaupun dia kaya, kan. Katalah dia pakai Perdana tangki bulan Jun ni, tuan-tuan, boleh isi RM150. Berapa subsidi dia dapat? RM54. Orang B40 dapat RM17.40. Orang yang kelas menengah ni dapat RM50. Saudara, adil ke tak adil, tuan-tuan? Tak adil. Habis yang kaya, yang datang pakai Jaguar, yang pakai apa ni, BMW, pakai Mercedes kalau 2011 ke bawah tu masih boleh pakai. S-Class, R-Class boleh pakai, orang 95. Lagi besar kereta dia, tuan-tuan, lagi banyak subsidi diberikan kepada orang kaya berbanding dengan orang miskin. Habis saya nak tanya dengan tuan-tuan, makcik-makcik kat kampung tu yang kancil pun tak ada, yang ada motosikal kalau biasa orang B40 dia pakai kapcai, betul tak? Tak kira lah Y suku pun mahal, tuan-tuan. Orang kaya-kaya je pakai Y suku tu. Jadi kalau anak suruh beli Y suku ni, beli macam anak saya, beli Demak je, tuan-tuan. Demak ke Y suku ke, isi minyak ni paling kuat berapa liter? 2-3 liter, betul tak? 2-3 liter kali dengan 68 sen, berapa ringgit dia dapat? RM2.4 sen. Motor apa boleh isi sampai RM50? Tolong beritahu saya, ada tak motor boleh isi RM50? Ada, tuan-tuan. Nama dia GS Adventure. Kat sini berapa orang ada GS Adventure? Ada? Dato' Jamal mungkin ada. Yang lain ni semua tak ada. Betul tak? Jadi saya nak beritahu, tuan-tuan, kalau ada kapcai pun okey. Habis makcik-makcik yang motor pun tak ada, basikal pun tak ada, dapat apa? Dapat tengoklah. Itu sebab Dato' Seri Najib dia lebih prefer tarik subsidi petrol ni, kita pulang balik kepada orang yang betul-betul memerlukan, the B40. Kita bagi RM500 sebulan. 2012 bagi RM500. Lepas tu kita naikkan RM600.5. Lepas tu naik RM900 lebih. Sebelum pilihan raya 2017 kita bagi RM1,200. 2018 dia bajet pun kita bagi RM1,200. Kalau menang, kita naikkan kepada RM2,000. Ini duit terus masuk ke dalam poket orang yang betul-betul memerlukan.
Betul tak? Ini cara Datuk Seri Haji. Itu sebab bila jatuh minyak September 2014, walaupun harga minyak dunia jatuh, ringgit Malaysia pun jatuh, tuan-tuan, saudara, Malaysia tak terkesan.